Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu tahun 4. Cikgu perkenalkan diri cikgu. Cikgu Muhammad Faizal bin Muhammad Hanif akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Baik, pada minggu ini kita akan ke unit 11, iaitu bertajuk sayangi diri, di mana kita akan belajar berkaitan dengan pendidikan, kesihatan reproduktif dan sosial. Di mana kita akan belajar menghargai perubahan fizikal, tentang keluarga, emosi, tentang stres, buli, keselamatan dan bahan terlarang. Okey, jadi kita teruskan pelajaran kita, penerangan kita pada hari ini. Kita lihat di sini. Bertajuk zaman remaja. Fokus kat bulatan cikgu ni ya. Zaman remaja. Apa dia remaja? Baik, cikgu terangkan dahulu. Kita ada beberapa peringkat sebelum ke alam remaja. Kita mula-mula sekali kita ke alam bayi. Alam bayi, di mana kita baru dilahirkan. Jadi bayi. Lepas tu kita ke alam kanak-kanak. Alam kanak-kanak ni kamulah sekarang kanak-kanak. Kanak-kanak. Selepas alam kanak-kanak, kita akan ke alam remaja. Lepas alam remaja, kita akan ke alam dewasa dan seterusnya, terakhir ke alam tua lah. Zaman tua. Zaman remaja, zaman dewasa, zaman bayi, zaman kanak-kanak. Tu dia ada peringkat. Ada 5 peringkat kat situ. Jadi kita fokus zaman remaja. Baik. Amar dan Maria telah mencapai akil baligh. Apa dia akil baligh? Semua tak tahu kan? Apa dia akil baligh? Cuba tengok kat sini. Apakah akil baligh? Jom kita tengok. Kita baca sama-sama dengan cikgu. Akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil baligh bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah menarkih. Apabila seseorang mencapai akil baligh, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya. Jadi kamu akan ke alam remaja ni, zaman remaja ni, apabila kamu sudah pun akil baligh. Lelaki nama dia ihtilam, perempuan nama dia menarkih. Jadi hari ini kita hanya fokuskan kepada laki-laki. Perempuan kita fokuskan minggu hadapan. Hari ini penerangan untuk laki-laki sahaja. Kita bagi faham satu-satu. Baik. Jadi kita tengok. Akil baligh lelaki, nama dia ihtilam. Ada dekat gambar rajah tu. Ada dekat gambar rajah tu. Jadi akil baligh. Minta maaf, tersilap. Cikgu buat balik. Akil baligh laki-laki. Ni dia. Akil baligh laki-laki. Kita fokus kat sini. Hari ini kita fokus ni saja. Nama dia ihtilam. Baik. Akil baligh ni akan berlaku, kamu tengok sini, sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Akil baligh laki-laki ni selalunya lewat. Dia tak akan mula, jarang-jarang berlaku 9 tahun dia dah akil baligh, jarang. Selalunya perempuan akan akil baligh awal. Lelaki lewat. Paling awal pun tahun 4 baru dia nak akil baligh, itu pun hujung tahun selepas dia sunat. Ada tu 14 tahun baru akil baligh. Ada benda ni berlaku. Jadi akil baligh nama dia ihtilam. Apabila sudah akil baligh, kamu sudah pun ke zaman remaja, akan berlaku perubahan fizikal ke atas diri kamu. Yang laki-laki kita fokus laki-laki. Perubahan fizikal berlaku dekat kamu. Fizikal tu maksudnya tubuh badan kamu lah. Fizikal tu tubuh badan kamu. Kita tengok perubahan yang berlaku dekat kamu apabila sudah akil baligh, apabila sudah ihtilam. Cuba tengok anak panah yang cikgu bagi ni.
Okey, kamu akan mengalami perubahan bau badan. Okey, zaman kanak-kanak, bau badan ni tak ada. Orang suka bau cium-cium kamu ni, peluk-peluk bau wanginya anak mak. Okey. Tapi apabila sudah akil balik, ya, kamu pun berpeluh, mak abah pun nak peluk, hangitnya anak mak ni. Tu dah nama dia, kamu dah mencapai lah tu, akil balik kamu. Bau ketiak. Jadi dah kena pakai ubat ketiak lah, deodoran apa semua. Itu bau badan. Itu perubahan dia. Okey, ada lagi perubahan. Kita tengok. Ya, perubahan dia, tumbuh misai dan bulu dada. Bukanlah maksudnya kamu akil balik, kamu dah ihtilam, tiba-tiba bangun tidur, misai tumbuh. Oh, macam bapak kamu. Bulu dada tumbuh. Oh, macam bapak kamu. Bukan. Dia akan tumbuh sikit-sikit, halus-halus. Lama-lama dia akan jadi banyak. Jadi, perubahan seterusnya. Kamu tengok yang cikgu tanda ni. Halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Suara macam cikgu. Garau. Wow. Macam rimau. Macam ayah kamu. Kalau kamu tengok halkum. Apa dia halkum? Halkum tu ada di leher ayah kamu tu. Paling dekat kamu boleh tengok. Kalau dia dongak, dia ada berbonjol dekat leher tu. Itulah dipanggil halkum. Halkum ni laki-laki je, perempuan tak ada ya. Kalau kamu tengok perempuan yang berhalkum, itu tak tahulah, itu bukan perempuan. Selalunya perempuan memang Allah dah jadikan tiada halkum. Lelaki berhalkum. Itu kejadian Allah, kejadian Tuhan. Baik, seterusnya. Kita tengok perubahan yang berlaku. Dada membidang. Dada membidang. Dada kamu pun besar, jadi besar. Lebar, dia jadi lebar. Okey, perubahan seterusnya kamu tengok. Okey, perubahan seterusnya kita boleh tengok dekat sini. Sekejap. Okey, cikgu buat arrow dulu bagi nampak. Zakar membesar. Okey, badan kamu membesar, dada membesar, takkan zakar kamu mengecil. Sama-sama dia membesar. Okey, seterusnya. Tumbuh bulu ketiak dan bulu pubis. Sama juga. Dia bukan terus tiba-tiba bangun tidur, bulu ketiak lebat. Tak ada. Terkeluar halus-halus. Bulu pubis pun sama. Bulu pubis ni berada di atas zakar kamu. Di bawah pusat kamu. Itulah pubis. Itulah pubis. Di bawah pusat, di atas zakar. Okey, dekat pundi kencing. Pundi kencing. Itulah bulu pubis. Itu dipanggil pubis. Juga otot tangan dan kaki membesar. Kamu akan menjadi budak, remaja yang hebat, nak jadi superboy. Jadi dah jadi kuat, tenaga kamu pun kuat. Dah bukan tenaga kanak-kanak lagi, tenaga remaja. Remaja ni orang-orang hebat lah, macho, kan? Itu dia apabila sudah akil balik, iaitu ihtilam. Banyak lagi perubahan, ada macam-macam lagi. Bukannya setakat apa je, janggut keluar, jerawat, semua tu lah. Itu semua ada tanda-tanda dia, berjerawat. Tapi ini apa yang dalam buku teks, cikgu terang dalam buku teks saja ya. Okey, nanti kalau kita jumpa cikgu terangkan lagi macam-macam. Cikgu cakap perubahan fizikal tu dia ada jerawat, ada dia takkan tumbuh janggut, semualah macam-macam. Baik, itu perubahan fizikal selepas akil balik lelaki. Okey, jom kita fokus kat sini pula. Cuba tengok anak panah yang cikgu nak buat ni. Okey. Adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Kita tengok apa cikgu dia cakap. Itu tidak benar, Amar. Itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Apa yang cikgu terangkan tadi. Siapa yang dah akil balik, itulah dia. Kamu dah jadi remaja. Jom. Kita tengok apa dia ihtilam ni. Apa dia menarki ni. Kamu tahu ke? Kamu tahu ke? Apa dia ihtilam menarki ni? Ni jawapan dia. Ihtilam ialah ejakulasi atau pacutan air mani kali pertama ketika tidur. Ini lelaki. Ejakulasi
atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Apa dia manarke? Manarke keluar darah haid kali pertama bagi perempuan. Okey, kita tengok ihtilam kita tumpuk ihtilam. Kan cikgu cakap tadi kita nak tumpukan lelaki kan. Okey. Ihtilam ni keluar air mani lah. Keluar air mani tu tunjukkan kamu dah ke alam remaja. Macam mana cara dia? Apa dia ihtilam ni? Kamu keluar melalui mimpi kali pertama. Itulah dia. Okey, maksud ihtilam. Baik. Jadi apabila sudah akil balik, tak kiralah keluar haid ke ataupun keluar air mani ke, kamu selepas je keluar tu, selepas habis je, kamu kena mandi wajib bagi yang Islam. Bagi Islam mandi wajib. Kamu boleh bertanya ustaz. Okey, ustaz mesti dah belajar punya dah. Ustazah mesti dah ajar punya. Okey, kalau yang belum belajar, boleh belajar dengan mak dan ayah dia dekat rumah. Macam mana nak mandi wajib. Cikgu pun boleh ajar. Okey, tapi tak apa, kita buat berperingkat. Cikgu hari ni nak fokuskan kepada pelajaran kita dulu. Alright. Jadi, yang non-Muslim, yang bukan Islam pun, kena mandi. Jangan tak mandi. Mandi macam biasa, tapi kena lebih bersih. Okey, sabun banyak-banyak. Pasal benda ni berlendir, hanyir. Jadi kena basuh bersih-bersih yang bukan Islam ni. Jangan dah ihtilam kamu buat tak tahu. Aku ihtilam pergi berlari jumpa kawan. Nanti kawan pun cakap, apa bawahnya ni bau busuk ni. Tak suka macam tu. Kita kena jaga kebersihan. Jangan sampai kuman datang, sampai berpenyakit. Alat reproduktif kita. Itu sangat bahaya. Kita kena jaga kebersihan dan keselamatan. Alright. Jadi sampai sini saja untuk hari ini penerangan cikgu. Okey, baik, cikgu akan bagi soalan pada video yang seterusnya. Baik, jadi sebelum kita berpisah, pesan cikgu kepada anak-anak murid cikgu yang beragama Islam, jangan lupa solat. Solat 5 waktu. Doa pada Allah, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita. Supaya penyakit, mohon kepada Allah supaya penyakit COVID ni pun cepatlah habis dan kita dilindungi dari penyakit COVID ni. Yang non-Muslim, yang bukan Islam, doa cara kamu sendiri. Okey, minta penyakit COVID ni hilanglah. Susah kita nak hidup macam ni, belajar macam ni. Kesian. Baik, itu saja pesan cikgu dan juga penerangan cikgu. Okey, video soalan akan menyusul kemudian. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.